Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Muhammad Rahizan. Nombor kad matrik 2020872438 dan akan membentangkan satu tajuk kajian tentang tanda ketika kiamat, iaitu harta melimpah. Baiklah, mari kita lihat kepada yang pertama ialah konsep harta melimpah itu. Dari sudut bahasa, harta diambil dari perkataan bahasa Arab iaitu mal. Perkataan mal adalah mufrad daripada perkataan wal. Ia bermaksud apa-apa yang dimilik daripada segala sesuatu. Yang itu adalah dari segi bahasa. Dan kita lihat pula daripada apa menurut ulama'. Dan menurut salah satu ulama', Ibnu Athir, harta ialah sesuatu yang dimiliki pada asalnya yang terdiri daripada emas dan perak serta barang yang dimiliki yang dengan menggunakan wang. Maksudnya segala harta, sama ada emas, perak ataupun harta yang kita beli dengan wang. Apa-apa, buku, kereta, itu adalah harta. Melimpah ruah harta mengikut peredaran masa dan perubahan gaya hidup seseorang. Ini adalah konsep yang pada melimpah harta itu adalah dia mengikut peredaran masa, iaitu semakin hari semakin manusia moden dan semakin banyaknya harta. Dan mengikut Syekh Mahir Ahmad Sufi, melimpah ruah harta menunjukkan betapa luasnya kekuasaan Arab di setiap belahan bumi timur dan barat, dan ia merupakan satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya kita melihat kepada ciri harta melimpah. Bagaimana yang dikatakan dengan harta itu melimpah? Yang pertama, melimpahnya harta itu sehingga apabila seorang ingin bersedekah namun tidak menjumpai seorang pun yang layak untuk bersedekah. Ini ada ciri-ciri yang pertama di mana berlakunya fenomena harta itu melimpah, di mana apabila seorang nak sedekah hingga kan tiada seorang pun yang nak terima sedekah itu, menunjukkan betapa banyaknya harta yang dimiliki oleh setiap individu. Ia berdasarkan dalil la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufur rijal fihi bisadaqati minadh dhahab summa la yajidu ahadun ya'zuha minha. Okey, lepas tu kita melihat kepada ciri-ciri yang kedua adalah jumlah sedekah yang terlalu banyak. Yang kita lihat maksudnya orang yang memberi sedekah dengan jumlah yang begitu besar. Ia berdasarkan dalil yang bermaksud, dan jika umur kalian panjang, nescaya kamu akan melihat apa yang dikatakan Abu Qasim, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang menyedekahkan emas sepenuh tapak tangan. Boleh kita bayangkan tak bagaimana emas sebesar tapak tangan, betapa banyaknya nilai orang bersedekah. Okey, seterusnya kita lihat kepada jenis harta yang melimpah. Di sini kita melihat kepada dua, iaitu yang pertama adalah emas dan perak. Yang berdasarkan dalil, sesungguhnya Allah mendekatkan bumi untukku sehingga aku dapat melihat bahagian timur dan barat. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai bahagian bumi yang telah didekatkan kepadaku. Dan aku diberikan dua harta simpanan, iaitu emas dan perak. Dan berdasarkan hadis ini dapat kita lihat yang memang akan ada satu zaman di mana emas dan perak terlalu banyak dan manusia akan dapat memiliki semua itu. Tetapi dalam konteks dunia moden, harta melimpah ruah ini dapat dilihat daripada banyaknya alat moden yang dihasilkan oleh teknologi barat dan timur. Kita lihat sekarang banyaknya penggunaan telefon pintar, jam pintar, kereta, sistem nuklear, yang mana manusia sekarang berebut-rebut untuk mendapatkan segala benda itu, sehingga kan ada yang melimpahnya harta pada ketika itu. Okey, mari kita lihat kepada faktor harta melimpah. Bagaimana boleh berlakunya limpahan harta ini sehingga kan tak ada orang yang nak menerima sedekah itu? Yang pertama adalah faktor berlakunya peperangan demi peperangan. Ia berdasarkan dalil hari kiamat tidak akan berlaku sehingga timbul fitnah dan banyaknya terjadi al-hajj, yakni peperangan, dan sehingga harta kamu melimpah ruah. Seperti yang kita tahu, bila berlakunya peperangan, kita akan ada harta rampasan perang, iaitu ghanimah. Dan pada satu ketika dahulu ada satu kisah yang di mana banyaknya berlaku peperangan sehingga kan harta ghanimah itu terlalu sehingga kan pengumpulan harta ghanimah itu melimpah di dalam Baitul Mal Islam. Yang kedua adalah tersebar banyaknya fitnah serta manusia disibukkan dengan hal yang menyebabkan mereka lupa untuk memikirkan harta mereka. Faktor yang kedua, faktor-faktor luar lah yang melibatkan mereka boleh lupa sehingga harta mereka. Contoh, mereka terlalu banyak beribadah, ataupun bagi ahli ibadah, dia terlalu khusyuk dengan ibadah. Jika seorang itu ahli ilmuwan, dia akan sibuk dengan ilmunya sehingga lupa untuk memikirkan harta.
Seterusnya kita tengok pada faktor orang yang menolak sedekah ini. Apakah sebab mengapa orang pada ketika itu menolak penerimaan sedekah daripada orang lain? Yang pertama adalah memiliki sifat zuhud dan qanaah, sehingga mereka sanggup mengenepikan segala beban dunia yang memberatkan. Faktor ini dilihat manusia pada ketika itu sangat zuhud, iaitu diorang sangat rendah diri dan diorang tak sanggup lagi untuk menerima beban dunia ini, di mana mereka dan hanya cakap, sudahlah, biarlah aku hidup sebegini. Dan disebabkan itulah antara faktor orang yang menolaknya sedekah. Dan yang kedua adalah berasa takut kepada hari kiamat. Pada zaman ini, kita seperti yang kita tahu, kita berada di hujung-hujung dunia, di mana sekarang ini ramai orang yang akan takut. Ulama-ulama akan takut, orang-orang ilmuwan akan takut akan berlakunya hari kiamat, sehingga mereka lupa tentang harta-harta dunia dan hanya untuk mengejar dan mencari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, mari kita lihat kepada perbahasan ulama mengenai melimpah ruahnya harta ini dari segi pelbagai aspek. Yang pertama adalah bila berlaku. Kita lihat pandangan utama, yang mana pandangan otak pertama menyatakan bahawa berlakunya perkara tersebut adalah pada zaman bangsa Arab lagi, lebih khusus pada zaman sahabat, di mana ketika mereka berjaya menawan jajahan Iraq dan Syam. Melalui penaklukan ini banyak harta ghanimah sehingga menimpahnya harta tersebut di dalam batu. Okey, ini yang saya bincang jadi, di mana setengah ulama berpendapat bila berlakunya limpahan harta ini adalah zaman sahabat lagi. Di mana yang diberi contoh tadi lah, seperti banyak peperangan sehingga harta ghanimah itu melimpah di dalam Baitul Mal. Namun ada setengah pandangan lain yang disampaikan oleh Ibn Hajar berkaitan dengan masa tersebut. Menurutnya melimpah ruah harta ini akan berlaku pada zaman di mana turunnya Imam Al-Mahdi ke bumi. Di mana zaman ni yang kita belum datang lagi lah. Waktunya zaman hadapan yang belum pasti. Dia berdasarkan dalil akan muncul pada akhir umatku seorang khalifah yang membahagi-bahagikan harta dan tidak menghitungnya. Pada zaman ini, Imam Mahdi akan memberikan harta-harta yang ada di bumi untuk kepada manusia. Mana pada waktu itu akan berlakunya limpahan harta. Dan dua pandangan ini, ulama ini adalah berbeza, dan dua-dua adalah boleh diterima berdasarkan kisah sirah dan dalil-dalil yang terdapat. Baiklah, seterusnya kita melihat kepada kajian moden, di mana peningkatan sumber pendapatan dari semasa ke masa. Ini dapat dilihat daripada saya membuat kajian berkaitan dengan dua negara, iaitu di Malaysia sendiri dan iaitu di luar negara. Kita lihat di Malaysia, peningkatan adalah sebanyak 6.6% setiap tahun, di mana kadar kenaikan untuk pendapatan gaji dan bukannya pendapatan daripada sumber-sumber lain seperti sewa, seperti cukai, seperti hibah, dividen. Itu hanya daripada gaji sahaja, peningkatan sebanyak 6.6%, di mana ia sebenarnya dapat menampung sebuah keluarga sekitar 5 ke 6 ahli. Dan pada lebih hebat lagi, di Dubai, di United Emirates Arab, pendapatan adalah sangat tinggi sehingga berlakunya sehingga peniaga-peniaga terpaksa menaikkan harga sesuatu barang itu kepada nilai yang sangat tinggi. Bagi kita lihat perbezaan di antara dahulu dan kini tentang limpahan harta ini. Pada zaman dahulu, menimpahnya harta adalah disebabkan berlakunya peperangan dan penaklukan kota-kota besar seperti Iraq dan Syam oleh para sahabat. Itu juga pada zaman dinasti Abbasiyah, khususnya pada pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Di mana kita dapat lihat pada melimpahnya harta pada zaman dahulu adalah disebabkan oleh peperangan, di mana banyak hasil-hasil ghanimah, hasil-hasil perbahasan perang yang berjaya diambil oleh tentera Islam, dan pembukaan kota-kota baru dapat
lebih banyak lagi memperoleh sumber. Dan jika dilihat pada masa kini, perolehan harta disebabkan oleh sumber hasil perut bumi yang penuh dengan kekayaan seperti minyak, gas, petroleum dan sebagainya. Jika kita nak bincang tentang peperangan sekarang, memang tak akan ada ataupun sangat sedikit jumlahnya. Tetapi setengah pandangan memberikan bahawa perolehan harta melimpah ruah ni adalah sumber hasil perut bumi. Contohnya macam ni, minyak di negara Arab begitu terkenal dengan minyak mereka. Gas, emas, perak, sumber-sumber hasil bumi di mana dalam bumi ini penuh dengan kaya dengan hasil bumi di mana manusia dapat mengeksploitasi dan kemudian di situ akan, jika berlakunya lebihan eksploitasi, di situ akan lahirnya satu zaman yang akan melimpahnya harta. Okey, seterusnya kita melihat kepada artikel review di mana ringkasan buku ni terbagi kepada dua bahagian, bertanda kecil dan besar. Sebenarnya buku ini adalah buku ensiklopedia kiamat yang terdiri pada 3 jilid dan hanya jilid yang kedua saja saya ambil, iaitu tentang tanda kecil dan tanda besar. Dan dalam itu juga dibagi kepada dua bahagian lah, di mana ada tanda kecil dan ada tanda besar. Dan pada tanda kecil dia dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu Sughra, Wusta, Kubra. Di mana Sughra adalah zaman-zaman dahulu, awal-awal. Wusta adalah boleh dikirakan pada zaman sekarang ataupun kebelakangan sikit daripada kita. Dan Kubra adalah perkara yang sedang berlaku juga, tapi akan berlaku pada akan datang. Dan dalam bahagian kedua adalah dia berbincangkan tentang tanda besar kiamat yang mula dari turunnya Imam Mahdi sehinggalah semua orang yang akan dimatikan. Dia menceritakan yang begitu khusus hingga kan ada yang menceritakan tentang siapakah Dajjal, siapakah Imam Mahdi, bila akan diturunkan dan sebagainya. Okey, isu yang dibawa ni adalah satu isu menarik di mana bila titik permulaan berlakunya hari kiamat. Kita tahu kiamat akan berlaku, tapi kita tahu bila yang dinamakan hari kiamat itu sendiri. Dan dalam buku ini penulis ada bincangkan di mana penulis apa yang dimaksudkan dengan kiamat ialah apabila langit telah hancur dan terbelah, bintang-bintang di langit yang tidak terhitung gugur, segala galaksi, cahaya bulan telah hilang menjadikan alam gelap gempita, fungsi planet dan bintang sebagai penghias dan penerang telah berakhir. Seperti firman Allah SWT yang bermaksud lalu ia menjadikan 7 langit dalam 2 masa dan ia memberitahu kepada setiap-tiap langit akan urusan dan keperluannya masing-masing, dan kami isi langit yang dekat, yakni pada pandangan mata penduduk bumi, dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang serta memelihara langit itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa lagi Maha mengetahui. Di mana menurut penulis, titik yang dikatakan berlakunya hari kiamat itu adalah ketika kita melihat bulan itu terbelah, bintang-bintang gugur. Itu yang dikatakan oleh penulis titik berlakunya kiamat. Sebab terdapat beberapa isu yang menyatakan kiamat berlaku pada waktu ini, pada waktu itu, dan menurut penulis kitab ini, itulah. Dan satu isu menarik ialah berkaitan dengan berapa banyak tiupan sakakala yang ditiup pada hari kiamat. Di sini terdapat beberapa pandangan, dan menurut Al-Marwawi, tiupan sakakala itu hanya 2 kali sahaja dan bukannya 3 kali, bersandarkan kepada dalil dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-6. Kerana terdapat setengah pendapat di mana setengah pendapat yang di mana yang kali pertama manusia itu dimatikan, kedua manusia itu bangkitkan semula. Itulah 2 sangkakala sahaja yang akan ditiup oleh malaikat Israfil sewaktu kiamat nanti. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.